Okay, ladies and gentlemen, okay, today we are going to learn about hypothesis testing. Hypothesis testing. Okay, hypothesis testing dalam anda punya syllabus CCRM yang anda akan belajar nantilah, bukan dengan saya. Saya just share saja. Adalah differences dan juga correlation. Kemudian anda juga akan belajar association. So ini yang anda akan belajar dalam CCRM. Okay, saya tak akan ajarlah sebab nanti dia akan duplicate. So secara umumnya differences akan ada ujian-ujian seperti t-test. Differences ni will be compared into two, tak normal dan juga normal data kan. Okay, and then you akan ada ujian normality lah, ujian normality. Ini semua nanti you belajar lah dekat dalam CCRM. Saya just give you some ideas. Correlation ni pun anda akan belajar pasal Pearson, pasal Spearman dan sebagainya. Association anda akan belajar pasal chi-square dan lain-lain. Cuma di dalam hypothesis testing untuk kita punya adapt, kita ada buat penambahan lah. Antaranya adalah SLR. SLR stand for Simple Linear. Simple Linear Regression. And then another one will be the LR. LR stand for Logistic Regression. Okay. So kat mana nak pakai Simple Linear Regression? Simple Linear Regression. Boleh tu. So kita sambung hypothesis testing ni ada dalam CCRM dan ada dalam adapt lah yang anda akan belajar. So hari ni kita akan fokus kepada asas. We are going to learn about the fundamental of hypothesis. Okay. So before we begin, you need to understand the normal tabulation curve. So do you understand about normal tabulation curve or not? Okay, before this, we already learn lah. Before this, maksud saya ni masa zaman awak diploma dulu, kemungkinan lah you already being exposed about the Z tabulation. So Z tabulation is more on the probability samples. Probability. So now we are going to use the probability samples and then we are going to use also the hypothesis step. Hypothesis ni yang saya akan maksudkan pada sekarang ini, yang paling mudah saya akan pergi kepada hypothesis difference. Saya tak akan pergi yang dalam sangat dalam CCRM, tapi saya bagi contoh lah. So we got the normal and not normal. Okay. Example kalau data kita normal dan tak normal. So macam mana nak buat ujian normality, nanti kamu akan belajar dalam CCRM. Dan kita akan ada K. K ni represent kumpulan lah. So contohnya kita ada kumpulan 1. K is equal to 1. We got K is equal to 2. We got the K is more than 2. We got T1 against the T2. Ini contoh ujian perbezaan. What is the differences test? Ni contoh-contoh dia. So kalau ujian itu adalah, data itu adalah normal dan kumpulannya adalah 1, kita akan pakai satu benda dinamakan sebagai one sample t-test. Pernah dengar? Pernah dengar tak? One sample t-test. Pernah dengar? Pernah. Dah belajar dalam CCRM Belum, tapi ada belajarlah sama Okay, independent sample t-test. Pernah dengar? Tak apa, ni saya cerita je. Independent sample t-test. Kemudian kita ada ANOVA. Kemudian kita akan ada PET sample t-test. PET sample t-test. Okay, ni nanti semua anda akan dengar dalam CCRM. Saya tak ajar CCRM, tapi tuan-tuan akan didedahkan lah. Okay, one sample t-test, dia punya data kalau tak normal, kita akan pakai KS test. KS test, also known as Kolmogorov-Smirnov test. Ni tak payah hafal, tak apa. Tapi table ni kena faham. Okay, independent sample t-test untuk data yang apa? Normal. Kalau data tak normal, kita pakai apa? Mann-Whitney. Mann-Whitney. Pernah dengar kan Mann-Whitney? Okay, pernah dengar. Okay, ANOVA kalau data normal. Data tak normal, kita akan pakai apa? Kruskal-Wallis. Okay, PET sample t-test adalah untuk data normal. Data tak normal, kita pakai apa? Wilcoxon. Wilcoxon rank. Some test. Okay, jelas? Ini contoh lah. Kalau anda pernah belajar ataupun anda pernah dengar, ini akan dibentangkan dalam kelas CCRM. Okay, saya tak nak cerita lebih panjang lah. Saya cuma nak ambil 2 je contoh. Boleh? Saya ambil 2 je contoh. Contoh yang pertama saya akan ambil adalah t-test. Contoh yang kedua saya akan ambil adalah independent sample t-test. Boleh? Untuk memudahkan kefahaman, ladies and gentlemen, inside this class. So let us go into the first one. The first idea is to test for one sample t-test. So before we begin, we need to understand what is the function. What is the function of one sample t-test? Okay, the function of one sample t-test is to test the difference of the mean samples
or population against the standard. Ni contoh dia punya nama. Kenapa kita buat one sample test? We want to compare the differences of the mean samples or population against the standard. Contohnya paling senang macam ni ya. Katakanlah dalam kelas ni sekejap lagi kita akan ada markah yang dipanggil sebagai statistic knowledge. Apa dia? Statistic knowledge. So kita akan test lah daripada calon pertama sampai calon ke-9. So kita akan ada satu standard markah. So standard markah yang ditetapkan oleh KKM, misalnya kata 80%. Apa dia? 80%. So our mu standard STD is equal to 80 lah. Betul? So our mu S is equal to, kita tak tahulah. Inilah yang kita akan cari. Dan selepas kita cari, so how you want to collect? Of course lah, you need to perform the test. How you want to perform the test? You give the question and so on, and all of you are going to answer the test. And then each one of you will get the test. Okay, contoh I got 9 samples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ada 9 orang, betul? Okay, yang pertama, sebutkan je nombor yang awak suka. Daripada Kiran sampailah Johnny kan? Daripada Johnny. Sebut je apa-apa nombor. 75. Next. 95. 99. Okay, lagi? Tuan, berapa tuan? 50. Semua dah macam zuhud sangat ni. Okay. Ni Chan? 70. Okay, next. Irwan? 80. Okay, next. 83. Okay, next. Siapa? Khairi. 89. Okay, next. 88. Lagi? Tuan? 69. Okay, this is a very good example, a typical example that we have the hypothesis. What is our hypothesis? Hypothesis is what you want to test against your assumptions. So hypothesis ni adalah satu ujian inferensi. Ujian inference. Inference adalah kesimpulan awal. What is the conclusions that you can derive based on your assumptions given? Assumption given. So dalam assumption kita ni, kita ada buat namanya one sample test. And we know already, one sample test are meant for what? Testing the difference. We want to measure the difference. Maknanya kita nak ukur perbezaan mean sample. Kita dah ada sample belum? Jawapan dia dah. Kita ada 9 sample tadi. Against the population mean standard. Standard kita dah ada belum? Dah, 80. So kita nak buat ujian hipotesis ni. Faham tak? Betul-betul faham Okay. Ini mean sample markah statistik, betul? So kalau kita nak tukar dia kepada markah ataupun level of pH air, boleh? Boleh. Skor markah kedai, boleh? Boleh. Whatever it is lah. Data tu mestilah data apa? Pandai. Data tu mestilah data skala ataupun data integer ataupun dengan nama lain, data tu mestilah dalam bentuk dalam bentuk interval ataupun satu lagi adalah data ratio. Dia dua ni je yang boleh pakai. Sebab dua-dua ni dia panggil sebagai data skala. Okey, setakat ni jelas Boleh follow Okey. So, mari kita mulakan ujian hipotesis ini. Dah standby? Dah standby Okey, step hypothesis. Hypothesis step, kalau kamu belajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama ada kamu belajar peringkat master, degree, PhD sampailah postdoctorate sekalipun, dia ada 5 step je. Berapa step? We only have 5 step of hypothesis. So step number 1. Dengar baik-baik. Kalau anda boleh tulis semua, anda tulis lagi bagus. Kalau anda tak tulis pun tak apa. Sebab saya dah bagi nota ni, nanti anda boleh buat ulang lagi. Pertama, you must use this one. State your null and alternative. So this is the beginning part of the day. You need to state your null and alternative. What is your null? Null is also definition dia adalah assumption of origin. Assumptions of origin. Saya biasa bagi tahu pasal syurga neraka, tapi kali ni saya dah tak boleh cerita pasal benda tu. Nanti di politik kan susah. So saya cerita contohlah, suhu di dalam bangunan yang berekon dengan suhu di luar bangunan yang tidak berekon adalah sama, betul tak? Sebab kita kata assumptions of origin. Andaian yang asal. Ini dipanggil assumption of origin. Okay, and then we have the assumptions of alternative. Assumption of alternative ni adalah kita punya hypothesis alternatif lah. Or known as HR lah. Hypothesis of research. Okay, kat sini kita akan ada assumptions of alternative. So usually, scientists will test their
assumptions of alternative. Means that, kalau saya nak katakan kereta saya laju, saya akan tolak yang kereta saya adalah tidak laju. Dengan kata lain, saya kena kata, kereta saya adalah tidak laju. Barulah saya boleh kata kereta saya laju. Faham tak? Saya ulang lagi sekali. Saya ambil contoh yang paling mudah lah. Saya nak uji kereta saya laju. Sebagai seorang saintis yang beretika, saya tak boleh kata kereta saya laju. Tapi saya kena bagi tahu kereta saya adalah tidak laju. Sebab apa tidak tu dua kali? Sebab null dia adalah kereta tidak laju. So saya kena reject null ni. Saya kena buang andaian asal tu, barulah saya boleh kata kereta saya sebaliknya yang asal. Iaitu kereta saya lah laju. Itu bezanya when you make scientific judgment and non-scientific judgment. Jelas So kalau you tengok mana-mana produk yang ada dekat dalam penjualan secara online dan sebagainya, itu semua testimoni, bukan research. Sebab kalau research, they have a certain degree of certainties. So to measure the degree of certainties, based on the probability assumptions, you need to test hypothesis. You need to test hypothetically what is the level. Okay, sekarang ni jelas Contoh lain saya bagi. Anda masuk mahkamah. Masuk mahkamah. Siapa pernah masuk mahkamah? You all memang pernah lah kan? Sebab you all mahkamah latihan ke, mahkamah betul ni memang pernah masuk lah. Kalau tak, you bukan PPKP kan? Okay. You masuk mahkamah sebagai apa? Bukan, maksudnya apakah assumption anda masuk ke mahkamah? Let's say kalau anda dipanggil ke mahkamah untuk dituduh, anda masuk ke mahkamah sebagai apa? Pandai. Tidak bersalah. Jadi apakah tanggungjawab peguam? Tanggungjawab peguam memastikan null ini tidak di-reject. Betul tak? Apa tanggungjawab pendakwa? Saya suka guna contoh ni untuk PPKP sebab awak lebih faham. Pendakwa bertanggungjawab untuk memastikan hipotesis null ini ditolak supaya dia jadi tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, maksudnya dia bersalah. Tapi dia tak boleh cakap dia bersalah. Sebab itu, mahkamah berita dia akan kata apa? Menimbulkan keraguan. Berjaya menimbulkan keraguan tu bermakna dia berjaya untuk mengekalkan null dia. Faham Itu sebab walaupun anda belajar hipotesis dalam konteks statistik, ianya terpakai di dalam mahkamah. Okey, jelas Ya. Okey. Contohnya kalau kata sakit kan. Okey. So apa kita punya null? Assumptions of origin. Contoh paling senang kalau sakit ni, kita ada dua sebab. Adakah anda nak tengok association? Association ni nama lain ni kita panggil perkadaran lah. Perkadaran ataupun kita panggil sebagai dependence ataupun kebergantungan. Maknanya kita akan kata null dia faktor tidak bergantung kepada kesan. Contoh, kalau awak nak kata dari segi konsep penyakit kan. IV independent to DV. Ini contoh pakai chi-square boleh buat. Okey, ataupun kita akan ada hipotesis alternatif dia apa dia? IV dependent to DV. Ini kalau contoh menjawab soalan tuan tadi. So kalau you kata faktor makan tak makan tidak bersandar dengan kesan sakit tak sakit, so itu null lah. Okey, kalau kita kata sebaliknya, dia bersandar. Itu contoh paling senang tau. Nak di-explain untuk bab penyakit chi-square. Tapi dia sama juga dengan kita nak buat untuk OR dengan RR. Cuma beza dia, RR dengan OR ni dia ada indeks. RR dan OR, indeks dia adalah kalau sama dengan satu, itulah dia punya null. Faham tak? Kalau satu, maknanya tidak ada risiko. Jelas kan? OR dengan RR sama je. Satu maknanya null dia. So kalau kata kurang daripada satu, dia bermaksud apa? Negative significant ataupun dengan kata lain protecting factor lah. Protecting factor ataupun bukan faktor. Ini dalam konteks OR atau RR boleh bayang OR dengan RR. So kalau lebih daripada satu, dia adalah risiko. So itu dipanggil sebagai OR dengan RR. So kalau tuan-tuan dan puan-puan buat hipotesis null and alternative untuk penyakit macam yang kawan kita tanya tadi, you akan refer to one. Kalau you refer to the simplest one, chi-square. Kalau you refer yang complicated sikit di kalangan kita ni yang adept ni, kita akan cerita OR ke RR. So null RR atau OR satu. Null dia satu. Maknanya assumption of origin kita adalah
the risk is 0. Ataupun the risk, bukan 0 lah, the risk is equal to 1. Dengan kata lain, makna dia risiko itu tidak wujud. Percentage untuk mendapat risiko dan percentage untuk tidak mendapat risiko adalah sama, 1. Tetapi kalau you dapat nilai OR lebih daripada 1, maka dia menunjukkan dia ada potensi, chances untuk mendapat risiko penyakit. Kalau kurang daripada 1, ulama' bagi tahu protective factor ataupun bukan significant risk. Macam tu. Setakat ni jelas kan? Yang ini dah agak advance ni sebenarnya ni. Tapi tak apa. Yang ni kita cerita kejap lagi. Okey, step yang kedua. Apa step yang kedua yang kita perlu tahu? Ni tuan-tuan mesti banyak lupa ni. Alpha. Apa maksud alpha? Alpha ni adalah kawasan rejection region. Kawasan penolakan. Rejection region. Dengan nama lain, biasanya kita set kepada 0.05 level of significance. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingatlah, tapi saya rasa kebanyakan you all yang tak ingatlah kan. You ada table. Satu table ni berapa nilai probability dia? Jawapan dia adalah 1. Separuh daripada symmetric measures of the Z tabulation yang you belajar dulu bersamaan dengan 0.5 dan 0.5. Okey, apa maksud 0.05 ni adalah kawasan penolakan. Kalau kawasan penolakan kita adalah pada 0.05 dan dilorekkan dua kawasan, ini maksudnya dua kawasan. Ataupun dengan nama lain dia, kalau anda jumpa dalam SPSS kejap lagi, namanya two tail. Two tail ni maksudnya dua hujung. Dua hujung ni bermaksud hipotesis tidak terarah. Faham ya? Apa maksud tak terarah? Dia akan kata, contohlah macam tadi kan, hipotesis null kita kata mu sama dengan 80. Mana dapat 80 ni pula? Alamak. 80 ni lah markah statistik tadi contoh. Mu tidak sama dengan 80. Nampak tak? Ayat saya tidak sama dengan. Tidak sama dengan bermaksud apa? Tidak ada arah. Saya tak kata lebih besar. Saya pun tak kata lebih kecil. Siapa saya? Saya penyelidik. Suka hati saya lah. So, bila awak baca, contohnya, mu is not equal to 80, maknanya ini terarah ke tidak? Tidak terarah. Kalau tidak terarah, berapa ekor? Two tail. Ingat. Kalau two tail, maknanya dua lorekan. Maknanya kejumlahan kedua-dua lorekan ni adalah 0.05. So, kalau sebelah saja berapa? Kalau sebelah saja. Kalau 0.05 bahagikan dengan 2, awak dapat berapa? 0.025. So, jadi kalau saya recap balik pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 0.025 dan 0.025 di sini dan di sini, berapakah nilai dia di sini? 1.96 pada Z table. Tak percaya nanti anda boleh tengoklah. Z table, kalau anda tengok balik, lorekkan 0.025 tu membawa kepada Z table 1.96. That's why 1.96 ni, kita akan guna dekat dalam mana? Sample size calculation. Anda dah start tak faham kan? Saya dah faham tu, anda akan start tak faham dah. Tak apa, yang itu tak penting. Yang penting, step nombor 2, you set dulu 0.05. Dah set dah. Kenapa you set 0.05? Kejituan dia. Boleh tak awak set kepada 0.01? Boleh? Boleh tak awak set kepada 0.001? Boleh tak? Boleh. Okey, saya bagi contoh. Pernah tak dengar bahan ini membunuh 99.9% kuman? Kenapa dia kata 99.9? Dia tak kata 100%. Sebab dia tidak akan dapat nilai 100%. So, soalan saya, 99%, berapakah nilai alfa yang dia uji? 100 tolak dengan 99. Dapat berapa? 0.01. 0.01 ini dia sanggup buat di mana? Makmal lah. Buat kat makmal boleh lah. 99% membunuh kuman. Cuba buat dekat lapangan. Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab lapangan mempunyai banyak variable yang tidak terkawal. That's why ulama' bagi tahu, biasanya kita akan buat 95 untuk community health, untuk environmental health dan lain-lain. Itu sebab pemilihan alfa biasanya untuk kajian observation adalah 0.05. Jelas? 0.05 bermakna berapakah kita punya peratusan confident? 95%. Jelasan? Ini jelas. Okey. 0.05 pun jelas. Jelas kena betul-betul jelas kan? Adapt punya jelas ni dia lain macam sikit. Sebab dia akan berkait. Ada lossnya, awak kan. Loss world of thumb pun. Confirm. Dia kena betul-betul ikut. Okey. So, kalau 95% yang kita pakai ikut jumhur ulama' 0.05 dan kita tahu dia adalah two tail. Kalau dia one tail,
Kalau one tail maknanya satu tail ni 0.05 pada satu Z tabulation. Okay, Z tabulation ni kita cerita kemudian lah. Kalau anda perlukan saya menjelaskan dia, kita boleh kira daripada manual balik pun saya akan kirakan untuk tuan-tuan dan puan. Dia ada kiraan dia lah. Secara umum dia, Z sama dengan X minus mu divided by sigma. Macam mana tu? Boleh contoh lah. Tapi ni kemudian saya kemudian. Baik, kita kembali ke jalan yang asal. Step nombor 3. Tadi step nombor 1, null and alternative. Step nombor 2 adalah alpha. Step nombor 3 adalah run or calculate. Okay, dengar baik-baik. Run or calculate. Saya siap lorikkan ni. And report. Kenapa saya bulatkan? Sebab kawan-kawan semua yang PPKP ni, anda bukan sahaja kena tahu runkan dia menggunakan komputer, anda kena tahu juga the mechanic behind the calculation. Anda kena tahu formula. Tapi bukannya anda nak kena kira manual lah, tak juga. Anda kena tahu je bahawa untuk mengira nilai statistik ini, dia ada formula. Itu je. Contoh, kita nak kira sekejap lagi adalah Z-test ataupun T-test. Bila kita nak kira, kita akan ada formula untuk kira berapakah kita punya nilai statistik. Sebab bila kita run or calculate and report, we need to report two things. Anda kena laporkan dua perkara. Pertama adalah dipanggil sebagai statistical value. Tuan-tuan dan puan kena melaporkan berapakah nilai value itu. Kalau macam contoh tadi, kita nak buat T-test kan? Anda kena laporkan berapakah nilai T-test ni. Jelas? Yang kedua, anda kena melaporkan p-value. P-value ataupun rejection region. Rejection region. Yang ini perlu dilaporkan. Siapa yang bagi? Statistical software yang bagi. Okey, setakat ni jelas. Tetapi kezaliman berlaku. Di mana anda student added, saya kena birukan juga. Anda kena tahu lagi satu. Dipanggil CI. Apa dia? Confident interval. Jadi saya nak tanya tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan masih ingat apa saya hujahkan kepada tuan-tuan puan sebelum ini, kegunaan CI ni. Siapa ingat? Sebab apa kena pakai CI? Apa dia tuan? Lebih tepat tu jawapan yang agak betul, tapi tak betul-betul mencabar lagi. Kenapa pakai CI? Kenapa tak pakai p-value je? Apa maksud p-value? P-value stand for probability value. Dia daripada satu penterjemahan manusia bernama Fisher. Fisher ni the father of probability statistics lah. Okay, soalan pertama, kenapa pakai CI? Okay, ni nanti jawab. Okay, saya tak cerita lagi lah. Saya letak tanda soal je dulu. Baik, saya terlupa nak bagi satu perumpamaan. Boleh tak saya nak ambil 90? Tadi kita cerita 99, kita cerita 95. Sekarang saya tanya, boleh tak kita ambil 90? Maknanya kita punya alfa berapa? 0.01. Boleh tak? Saya nak tanya, boleh ke tidak? Jawapan dia boleh, tetapi mengikut mazhab dan ulama Fisher ni, probability statistics, it does not make any sense. Maksudnya dia membuang masa. Sebab dia tidak betul-betul melambangkan probability statistics that confidently you want to reject ataupun fail to reject null. Dia akan ada bias towards error type 1 dan type 2. Faham? Okay, saya ulang. Kenapa tak boleh pakai 90%? Sebenarnya boleh. Sebab dia ikut kepada alpha yang kita set. Tapi tuan-tuan kena ingat, adakah dia meaningfulness dia tu? Dia punya kegunaan dia tu berguna ke tidak? Decision yang kita buat nanti. Kalau kita kata ada perbezaan. Meaningful ke tidak? Itulah yang dikatakan oleh Fisher. Sebenarnya tak ada meaningful pun kalau you buat 90%. So that's why paling rendah you set lah at 95. Jelas Okay, step yang keempat. Kalau student lain saya ajar 5 step 1 muka surat. Student added ni saya ajar setiap muka surat ni banyak sangat dia punya penjelasan ni. Ya, memang you kena tahu technical. Kalau you tak tahu technical nanti sayang ilmu ni. Sebab ilmu ni saya belajar 7 tahun. Awak belajar berapa minit? Nak betul-betul faham ni 7 tahun. Betul. Okey. Step yang keempat, nama dia mudah je. Decision. Apa dia? Decision. Decision ni pun mudah je. Dia ada 2. Satu adalah p-value yang kita dapat daripada mana? Daripada ujian statistik kurang daripada alpha. Contoh dia apa?
0.03 kurang daripada alpha 0.05. Betul tak? Ni contoh ni saya tulis CTH lah contoh. Kita ada decision yang kalau yang ini P value kurang daripada alpha, apa decision kita? Apa yang tuan-tuan dan puan nak lakukan ataupun apakah tuan-tuan dan puan punya tindakan? P value kurang daripada alpha. Yang ini dinamakan sebagai apa? Apa keputusannya? Rejection area ataupun nama lain dia kita akan kata reject. Kita reject apa? Null. Faham Dengan kata lain, if we find out that our P value is less than alpha, therefore we need to reject the null. We have the evidence to reject the null. Jelas? Tak apa, tulis dulu tak apa. Lepas ni kita akan praktikalkan dia. Okey, yang kedua, kalau kita find out that P value kita lebih besar daripada alpha. Contoh 0.321 lebih besar daripada 0.05 kan? Betul tak? Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan, apakah kita punya decision? Jawapan dia bukan accept, jawapan dia adalah fail to reject. Fail to reject apa? Nah, contohnya P more than alpha. Kenapa saya tak gunakan perkataan accept? Siapa tahu? Sebab accept hanya digunakan di dalam nikah. Faham tak faham ni nampak gurauan, tapi ada setengah ulama memang kata kita accept null, sebenarnya tak. Maksud dia adalah kita menolak hipotesis null ataupun kita gagal menolak hipotesis null. You have the ability to reject the null hypothesis or you do not have the ability to reject the null hypothesis. So that is why saya diajar oleh ulama-ulama dulu, kita bukan cerita pasal accept. It's either you reject the null or you do not have evidence to reject the null, which is we call it also as fail to reject null. Jelas So kalau boleh anda jangan guna istilah accept lah. Accept ni hanya diguna ketika nak akad nikah. Jangan pula masa akad nikah pakai saya tidak suka lah. Jangan pula. Ceritalah betul-betul lah kan. Kalau suka-suka. Okay. So reject null dengan fail to reject ni dapat juga dinyanyikan lagu. Dia ada satu lagu dulu. Siapa ingat? Zaman Kamisah tu ada lagu? Tak ada lagu Zaman Kiran tu ada lagu? Tak ada lagu. Saya ada lagu dia. Dia ada lagu Arab dia panggil. Ingat lagi? Tak ingat Nak belajar ke tak? Tak apa. Saya tak nyanyikan lagu ni lagi. Tapi kalau tuan-tuan puan ada minat yang mendalam untuk menjadi komposer kepada lagu yang berkenaan boleh Lagu dia dah ada. Dah ada. Saya dah ready. Okey, yang kelima. Yang kelima adalah dipanggil sebagai conclusion. Okey. Conclusion pun sebenarnya ada dua. Conclusion kita ada dua. Satu kita panggil conclusion dia adalah reject null. Dia ada conclusion. Dia ada juga conclusion yang kedua adalah fail to reject. Fail to reject. So saya nak tanya tuan-tuan dan puan, apakah yang dimaksudkan dengan apabila kita reject null? Apa dia punya conclusion? Maksudnya kita akan kata bila kita reject the null, we are going to say that there is different ataupun there is a significant difference, ataupun there is association, ataupun there is a relationship, ataupun there is something with regard to our alternative. Faham Maksudnya alternatif kita tu bahasa dalam hati yang saya cakap diterima. Saya tak boleh cakap perkataan terima ni. Terima hanya untuk nikah. Saya dah cakap tadi kan. Okay, fail to reject ni pula kita akan basically kita akan kata there is no apa? No different. There is no apa? No association. There is no apa? No relationship. There is no apa? No correlation. Which is kita fail to reject null. Dengan kata lain kita bahasa dalam hati dia null. Tu maksudnya terima lah. Tapi saya tak boleh cakap perkataan terima tu. Dia hanya untuk nikah. Faham Jadi kalau siapa nak juga cakap boleh. Tapi cakap dalam hati. Faham Untuk buat hipotesis je lah. Cakap dalam hati Kalau kahwin jangan pula cakap dalam hati. Alright. So tuan-tuan dan puan sekalian, mari kita cuba buat apa latihan yang kita bincangkan tadi. Boleh? Baik. Apa kita punya null tadi Kita ada hipotesis. Okay, sekarang ni kita nak cuba buat practical. Hypothesis test untuk one sample. Kalau kita recap balik, apa tujuan kita gunakan one sample t-test? To measure the differences of one group ataupun one mean against the another standard mean. Kita nak tengok antara mean sample
ataupun mean populasi, against ni ataupun kita nak ukur dengan siapa? Nak ukur dengan standard, STD lah, standard. So apa kita punya hipotesis null dan alternatif, tuan-tuan dan puan-puan? Saya tulis dua perkataan. Satu perkataan statistik, satu perkataan bahasa. Mu is equal to 60. Maknanya apa? Mean kita sama dengan 80. Itu dipanggil hipotesis null. Jelas Lagi satu dipanggil mu is not equal to 80. Yang ini adalah contoh apa? Non-directional. Faham Non-directional maksudnya apa? Dia tidak ada arah. Kita cuma cakap apa? Mu tidak sama dengan 80. Betul Okey, saya bagi contoh yang kedua Kalau katakan saya buat penyelidikan, saya kata mu is more than 80, ini maksudnya ada arah ke tak ada? Jawapan dia ada arah. Kalau saya kata mu is less than, ada arah ke tak ada? Ada. So inilah yang membezakan antara jenis-jenis hipotesis alternatif tuan-tuan dan puan. Sebab tu ada dua. Satu terarah, satu lagi dipanggil tidak terarah. Yang ini dipanggil directional. Ataupun dalam bahasa statistik dipanggil one tail, yang ini dipanggil two tail. Baik. So apakah kita punya hipotesis dalam bahasa yang mudah dipaham oleh rakyat jelata? Kena tahu juga. So mari kita rangkakan dia punya penulisan Baik. Jawapan dia adalah kita akan kata there is no significant apa? Kita buat ujian apa ni? Hipotesis one sample t-test. Untuk apa? Measure the difference. So kita akan kata there is no significant difference between apa? Between mean sample and pandai standard. Itulah dia punya cara penulisan. Jelas? Senang ke susah? Senang Kita nak kata kita uji antara apa dengan apa. So kita nak uji markah keseluruhan orang dalam kelas ni dengan satu-satu nilai, iaitu standard. Okey, apakah pula alternatif kita? Kita akan kata apa? There is significant difference between mean sample and standard. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau tuan-tuan dan puan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala untuk faham benda ni, maka kalau tuan-tuan dan puan tengok cara nak buat hipotesis ni, sebenarnya dia adalah SMASHJ. Apa tu? Sama sahaja. Contoh, saya ambil contoh. Kalau anda buat independent sample t-test. Independent sample t-test adalah mengukur perbezaan mean antara dua kumpulan. Apa dia? Antara dua kumpulan. So agak-agak apa dia punya null? Oleh kerana anda adapt, jangan tulis perkataan dulu. Tulis ayat dulu. Ayat statistik. Mu1 is equal to mu2. Faham? Maknanya mean lelaki contoh sama dengan mean perempuan. Faham tak? Contohnya kejap lagi, saya gunakan data yang sama. Saya nak bandingkan antara mean perempuan dengan mean lelaki-lelaki. So apakah saya punya alternatif? Mean lelaki tidak sama dengan mean perempuan. Faham kan? Ini kaedah penulisan bahasa statistik. Bahasa Melayunya, bahasa perkataannya, bahasa hurufnya. There is no, kita mulakan dengan null dulu lah. There is no significant difference of stat score. Contohlah, saya ambil stat score senang. Stat score between male and female. Between gender. Between two groups. Apa yang you cakap tadi semua adalah khalas. Betul saja. Faham ya? Okey, kita ada yang kedua namanya hipotesis alternatif. Kita akan kata apa? There is significant difference of stat score between male and female, gender, whatsoever lah. Macam tu. Itu cara buat hipotesis. Jelas? Jelas ke tak jelas ni? Kena betul-betul jelas. Baik, saya bagi contoh yang seterusnya. Anda belajar pula nanti perkataan namanya ANOVA. Apa fungsi ANOVA? Mengukur perbezaan mean antara lebih daripada dua kumpulan. Lebih daripada dua kumpulan maknanya apa? Melayu, Cina, India contohnya kan. So ada berapa kumpulan? 1, 2, 3. So apa dia punya null? Null dia kena tulis dulu dalam bahasa statistik. Sebab saya ni student adapt. Ya betul. Dia akan jadi macam ni. Faham? Dia akan jadi macam ni. Mu1 is not equal to mu2 is not equal to mu3. So apa perkataan dia? There is no significant difference of the stat score between race. Faham kan? Alternatif dia there is a significant score between race. Macam tu. Jelas? Jelas Okay, kalau jelas bagus sebab sekejap lagi saya memang akan bagi anda task ni untuk buat.
Okay. So, marilah kita buat sama-sama ujian ini. Okay. Ujian ini tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Saya dah buat kan? Okay. Mean apa ni tadi? There is no significant difference between mean samples and standard. Okay, so mari kita laksanakan hipotesis ini bersama-sama dengan menggunakan data yang berkenaan yang telah diberi dan kita gunakan statistical software lah. Kita nak kira manual dulu. Ke anda tak nak kira, anda nak tahu je jawapan dia? Kena tahu kan? Okay, kita kira secara komputer dululah supaya dapat meningkatkan jazbah keimanan anda. Sebab dia ada cara kira dia lah. Macam mana nak kira T statistik memang ada cara dia. Tapi kita buat yang lebih kepada aplikasi. Even dalam peperiksaan pun tak akan keluar cara kira manual. Tak akan keluar. Dia akan keluar semua lebih kepada application. Ya. Baik, kita mulakan sama-sama sekarang. Hipotesis null kita tadi, kita dah cakap kan? Dah cakap belum tadi? Kita dah cakap lah. There is no significant difference bla bla bla. Okey, kita pergi kepada step nombor 2. Step nombor 2 kita apa? Step nombor 2 kita, step nombor 1 kita dah cakap dah tadi. There is no significant difference between the mean samples and standard. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Alpha. Alpha kita berapa? 0.05. Okey, kita pergi kepada nombor 3. Run or calculate and report. Apa yang kita nak kena report? Stat value dan lagi satu adalah P value dan kerana anda student added, CI value. CI value ni mesti dalam range lah upper limit, UL dan juga UL dan juga lower limit LL So nanti CI kamu kena kira dua-dua lah. Sama ada left hand and both hand. Okay, step yang keempat kita ada apa? Decision. Dan step kelima kita akan ada apa dia? Conclusion. So decision kita ada dua. Jika P less than alpha, maka kita akan reject. Jika P more than alpha, kita akan fail to reject. Conclusion pun sama. Kita akan ada reject. Kita akan kata there is different. If we fail to reject, maka kita akan kata there is no different. Baik. Tambahan. Baik. Tambahan Jika tuan-tuan dan perempuan melihat anda ni student added, anda tengok nombor metrik, oh saya student added lah. Maka anda bukan lagi hanya pakai P value. Itu kena jelas. Anda juga akan tengok CI. Okay. So, macam mana nak tengok CI? Senangnya. Cross ataupun tak cross one. Itu je. Faham Kalau dia tak cross one, maka dia adalah significant. Okay. Tak langgar satu, maka dia juga dikenali sebagai less than alpha lah. Faham? Kalau dia langgar satu, maka dia juga adalah lebih besar daripada alpha. Okay. Tapi ni tak boleh nak cerita lah. Dia kena tengok nanti pada value yang keluar. Masa bila anda kira ataupun komputer bagi. Jelas langgar satu, tak langgar satu ni jelas ke tak jelas? Saya ambil contoh. Negatif 1.014 dia punya lower limit dan dia punya upper limit adalah 3.21. Dia langgar tak satu? Langgar kan? Sebab dia ada negatif dengan positif. Dia langgar lah. Okay, kalau 1.32 dengan 4.35 dia langgar tak satu? Dia tak langgar. Jadi yang ini less than alpha ke yang ini less than alpha? Yang bawah ni adalah less than alpha. Ataupun yang bawah ni kita panggil statistical significant. Yang atas ni adalah tidak statistical significant. Jelas ya? Jelas. Okey, tanpa buang masa lagi, mari kita buat latihan. Kalau tak anda memang akan menjadi bosan. Apa dia? Bosan. Nak cerita teori ni memang ngantuk, memang membosankan. Tetapi jika mula menggunakan komputer, anda pula akan berkicau. Apa dia? Berkicau. Ya. Dia tak langgar satu tu dia akan reject null lah. Ya, betul. Bila dia tak langgar satu, maka kita akan reject null. Dengan kata lain, kita akan kata statistical significant. Dengan kata lain, dia juga less than alpha. Okay, kita akan tunjukkan contoh-contoh tu nanti kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya. Baik, sekarang ni anda nak guna software apa? Oh, siap offer lagi ni. Okay, kita cuba offer anda software yang paling senang dalam dunia yang anda nak install dalam komputer. Sama ada mata sebelah ataupun berbayar. Namanya Excel. Okay, kita isi Excel dululah. Excel. Sekejap, saya nak tengok. Excel ni ada tak saya punya t-test? Sekejap ya, saya kena test dulu. Two samples of mean, Z samples, Z sample equivalence. Oh, okay. Kalau anda pakai t-test, kalau anda pakai apa nama ni?
Allahumma salli ala Muhammad. Kalau anda pakai Excel, anda ada kena buat ujian-ujian lain dululah. Jadi untuk mengelakkan anda confuse, saya cadangkanlah kita pakai SPSS terus lah. Senang. Ke ataupun Jamovi. Tak kisahlah mana-mana statistical package yang awak ada. Awak nak pakai apa? Wah, suka betul pada SPSS ya. Okey lah, kalau nak pakai SPSS kita pakai SPSS terus lah Saya pakai SPSS. Dah beli Okey, so kita akan pakai SPSS sekarang. Dipersilakan tuan-tuan dan perempuan buka. Dia maknanya dua dalam satu lah. Dalam sesama kita belajar juga macam mana nak guna software ni kan. Betul lah nanti anda akan mudah lah bila dah dapat belajar pasal ilmu ni. Siapa yang tak ada SPSS boleh pakai PSPP. Ada tak yang tak ada? Ada semua ada kalau semua ada alhamdulillah. Kalau tak ada tak apa, kejap lagi boleh install. Okey, setakat ni boleh follow Boleh. Dah pukul 11.30 dah. Okey. Baik, kita akan teruskan lagi dengan kita punya contoh seperti berikut. Stand by. Baik. Pertama, okey.